yang mana Kitty tu membawa maksud syaitan dalam bahasa Cina tradisional. So bila ditranslate ke dalam bahasa Melayu jadilah Hai Syaitan. Today is all about story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina's Story. So guys, I'm back again with another story. So hari ni baru aku nak buat satu cerita tentang Hello Kitty yang mana ramai yang minta dekat aku untuk ceritakan legenda ataupun asal usul kisah Hello Kitty ni. Sebelum aku cerita lebih lanjut, aku nak tahu ramai tak kat sini yang sukakan Hello Kitty. Ada yang terlalu obses ni dengan Hello Kitty sampaikan semua barang dia bertemakan kartun ni. Tak kisahlah dari segi decoration rumah, kereta dan juga pakaian dia. Kalau boleh start daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, dia nak semuanya bertemakan Hello Kitty. Tak kisahlah apa yang korang minat sekalipun. Tapi hari ni aku nak cerita tentang kejadian di sebalik patung kesukaan orang ramai ni. Mungkin ada yang dah tahu dan mungkin juga yang belum tahu. Tapi ramai jugalah yang minta untuk aku ceritakan tentang sebuah kisah ataupun legenda di sebalik kartun Hello Kitty. Apa pun aku nak minta maaf dulu kalau korang terdengar bunyi drill ke apa. Aku tak tahulah, since PKP ni ramai pula yang teringin nak renovate rumah. So rasa macam agak annoying sikit, but never mind lah kan. Dan aku pun nak minta maaf juga sebab baru hari ni aku sempat nak buat cerita tentang Hello Kitty ni. So apa sebenarnya yang terjadi? Kartun yang kita sangka sangat-sangat comel sebenarnya mempunyai kisah seram dia yang tersendiri. So without wasting any time, let's get started. Macam yang kita tahu, kartun Hello Kitty ni berasal daripada negara matahari terbit, iaitu di negara Jepun. Disebabkan cerita kartun ni macam fun-fun dan agak happening dan juga cute, so ramailah yang suka Hello Kitty ni, tak kira lah kanak-kanak maupun orang dewasa. Tapi di sebalik karakter kartun ni, ada kisah hitam yang ramai yang tak tahu. Dan kisah ni sangat-sangatlah bertentangan dengan apa yang kita tengok Hello Kitty dekat TV tu. Jadi menurut cerita asal, kisah ni telah terjadi sekitar tahun 1970-an. Yang mana ada seorang ibu ni yang cuba merawat anak dia, yang mana anak dia ni kena penyakit kanser mulut. Dan anak dia ni merupakan seorang kanak-kanak perempuan dan pada masa tu anak dia baru je berumur 14 tahun. Tapi dah ada penyakit seberat ni. Jadi merata-rata tempatlah si ibu ni pergi mencari penawar si anak. Kalau orang kata dekat situ ada penawar, jadi si ibu tu akan pergi kat situ. Kat mana je orang beritahu ada ubat, ada penawarnya, ibu ni akan pergi cari. Sebabnya doktor yang merawat anak dia kata yang anak dia ni dah tak ada harapan lagi nak sembuh. Dan tak ada ubat yang daripada hospital ni yang boleh sembuhkan penyakit kanser anak dia. Sebab itulah si ibu ni dia tak nak give up. Dia cuba usaha dengan cara yang lain pula. Si ibu ni dikatakan pernah bertafakur di sebuah gereja. Bertafakur ni kalau dalam bahasa standard kita panggil apa Betapa ke? Macam dia kurang macam tu lah kan. Dia duduk kat gereja tu bukan kejap, tapi berbulan-bulan lamanya. Even dia berdoa, bertafakur selama berbulan-bulan dekat gereja tu, tapi usaha si ibu ni tetap gagal. Anak dia still lagi tak sembuh. Sampaikan si ibu ni mula terasa give up, rasa penat, rasa putus asa dan dah tak tahu lagi dia nak buat apa. Dah macam-macam cara dia buat, ubat pun dia cari, berdoa pun sudah. Semuanya tak membuahkan hasil. Ibu mana yang tak sayangkan anak? Tak mungkinlah dia biarkan anak dia menderita sampai mati sedangkan dia tak buat apa-apa. So disebabkan dia terlalu sayangkan anak dia, dikatakan si ibu ni telah membuat perjanjian dengan syaitan. Mungkin si ibu ni fikir ni je jalan yang dia ada untuk selamatkan satu-satunya anak dia. So pada suatu hari tu, si ibu ni telah berjumpa dengan seorang dukun untuk merawat anak dia. Pada masa tu dikatakan anak dia ni tengah tenat. Jadi disebabkan dia ni dah memang tak sanggup nak kehilangan anak perempuan dia, dia sanggup buat apa-apa saja, even buat perjanjian dengan syaitan. At the end dikatakan anak dia ni telah sembuh daripada kanser mulut tu dan anak dia boleh bercakap macam biasa. Sebab itulah kalau korang tengok karakter kartun Hello Kitty ni memang tak ada mulut. Jadi syarat daripada perjanjian tadi, si ibu ni kena cipta sebuah patung. Patung ni pula berfungsi untuk menguatkan power si syaitan tadi. So si ibu ni pun membuatlah satu patung yang seperti diminta, maka jadilah patung Hello Kitty. Dan apa yang lebih menyeramkan tentang patung Hello Kitty ni, yang minta patung tadi dibuat tu merupakan syaitan tu sendiri. Dia minta si ibu tadi tu buat patung sebabnya dia nak kanak-kanak dekat seluruh dunia ni merasa tertarik dengan patung tadi. So macam guys, seram tak? Cerita legenda ni sebenarnya memang dipercayai betul-betul terjadi. Even
Masyarakat dekat sana pun tak pasti sama ada cerita tu sahih ataupun tak. Tapi apa yang pasti, kartun Hello Kitty ni memang diciptakan tak ada mulut. Dan itu merupakan sebuah simbolik ataupun lambang kepada kanser mulut yang dialami oleh budak perempuan yang berusia 14 tahun tu. Maksud di sebalik nama Hello Kitty ni pun dah agak menyeramkan juga aku rasa. Yang mana Kitty tu membawa maksud syaitan dalam bahasa Cina tradisional. So bila ditranslate ke dalam bahasa Melayu jadilah hai syaitan. Sebab itulah ramai yang percaya yang Hello Kitty ni sebenarnya anak daripada syaitan. Ada lagi satu kisah yang paling menyeramkan dan mengejutkan pernah terjadi dulu. Yang mana pernah terjadi kes pembunuhan di Hong Kong yang ada kaitan dengan patung Hello Kitty. Masa tu pada tahun 1999 di Hong Kong, ada kes pembunuhan yang sangat kejam. Ada seorang perempuan ni dia kena culik, lepas tu dia kena seksa dekat sebuah apartmen sampailah dia mati. Dia meninggal selepas sebulan dia kena culik. Yang culik perempuan ni pula 3 orang lelaki. Diorang ni telah cabur perempuan tadi dan bunuh perempuan tu. And then kepala perempuan tu diorang kerat. Lepas tu kepala perempuan tadi tu diorang letak dalam kepala patung Hello Kitty. Manakala badan-badan perempuan tu 3 lelaki ni telah menyembunyikannya. So yang dijumpai just tengkorak, 1 batang gigi dan beberapa organ dalaman perempuan tadi. So kes ni memang agak creepy dan sangat-sangat kejam. Pada masa tu memang kecoh gila lah kes ni kat Hong Kong. Dan geng yang membunuh perempuan tu diorang telah digelar sebagai pembunuh Hello Kitty. Kes ni dikatakan top 4 paling kejam yang pernah terjadi dekat Hong Kong pada masa tu. So guys, apa pendapat korang lepas korang dengar cerita tentang Hello Kitty ni? Adakah korang masih suka lagi dengan Hello Kitty? Tapi korang rasa, lantak lah asalkan aku dengan Hello Kitty bahagia selama-lamanya. Tapi korang jangan risau, patung yang ada dekat kedai-kedai tu tak ada kaitan pun dengan patung yang perempuan tadi tu puja. So don't worry, korang boleh peluk cium patung Hello Kitty korang. Tapi ingat, main je, jangan sampai jadi tempat pemujaan pula. Tapi kalau dalam Islam tak digalakkan di dalam rumah tu ada patung sebenarnya. Sebabnya kalau rumah tu ada patung, malaikat ni tak akan masuk. So kalau malaikat tu tak masuk ke dalam rumah kita, ibarat rumah kita tu macam sebuah rumah yang ditinggalkan, sunyi daripada doa-doa para malaikat dan juga berkat daripada Tuhan. Okay guys, that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di IG, Twitter. Link pun dah ada dekat description box. So just pergi klik je dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.